بالنبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazib bin Abdul Malik dan kumpulan 4 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk elemen saintifik dalam ibadah bagi aspek wuduk, solat, haji dan zikir. Ibadah ialah pengabdian diri seorang hamba secara berterusan kepada Tuhan. Dari segi bahasa, ia bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala dari segi istilah pula, ia bermaksud semua perkataan dan perbuatan yang zahir atau batin yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya, ibadat perlu dilaksanakan dengan niat ikhlas kerana mencari keridaan Allah akan diberikan ganjaran pahala. Semoga perkara yang hendak disampaikan oleh kumpulan kami dapat difahami dengan mudah oleh rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum, nama saya Cik Ilah Naikal bin Cik Muhammad Faizal from kelas ST 110-3D. Hari ini saya akan membentangkan tentang wuduk. Yang pertama kita akan lihat ialah pengertian wuduk. Dari segi bahasa, ia berasal dari kata wada'ah yang artinya ahsan, baik, bagus, dan bahjah, indah atau elok. Dan dari segi istilah, membersihkan sesuatu yang tertentu dengan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan niat, iaitu membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala dan akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Yang kedua, saya akan berceritakan tentang kelebihan wuduk dari segi saintifik. Kita mulakan dengan basuh tangan. Basuh tangan dapat mengawal daripada terkena wabak penyakit dan sebagainya. Kerana lebih daripada 70% penyakit berjangkit seperti cacing, influenza disebabkan oleh kontaminasi melalui sentuhan tangan. Dapat mengelakkan, dan kedua dapat mengelakkan jangkitan pernafasan. Okey, seterusnya saya akan berceritakan tentang kumur. Kumur dapat membersihkan mulut daripada sisa makanan yang melekat di celah gigi, ditambah pula dengan galakan Nabi Muhammad SAW, iaitu untuk bersiwak. Okey, yang seterusnya saya akan berceritakan tentang istinsyak. Istinsyak mencuci rongga hidung daripada kuman dan kotoran yang melekat pada bulu hidung. Dr. Bahar Azwar pernah berkata istinsyak dapat membantu dalam pengesanan awal tumor di badan. Okey, yang seterusnya kita akan lihat ialah basuh muka. Basuh muka dapat merangsang saraf bagi memberi kekuatan baru atau recharge pada organ-organ seperti usus, perut dan pundi. Dan yang kelima kita akan lihat ialah basuh pergelangan tangan hingga ke siku. Perkara ini mencegah daripada masuknya kuman penyakit melalui kulit. Dr. Magomedov dalam artikel Muslim Ritual and Their Effect the Present Health wuduk dapat merangsang aura tubuh secara semula jadi. Dan bahagian terakhir daripada saya ialah basuh kaki. Kelebihannya ialah apabila kaki kanan dibasuh dan digosok, ia merangsang sistem saraf bagi mengelokkan sistem tulang, usus, pankreas, empedu, teriak dan kawasan pinggang. Dan selain itu dapat mencegah infeksi dari hal seperti jamur, kutil, bunian, jagung dan kapalan. Dan ketiga, akan dapat mengurangi masalah sendi. Dan yang terakhir ialah membantu menghilangkan kotoran sel kulit mati dan keringat yang menumpuk di sana sepanjang hari. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung topik seterusnya, iaitu kajian saintifik di dalam aspek ibadah solat. Solat dari segi bahasa adalah doa, manakala dari segi istilah membawa maksud suatu ibadah yang wajib yang terdiri daripada ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam mengikut rukun dan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, terdapat beberapa kajian saintifik yang telah dikenal pasti di dalam aspek ibadah solat. Yang pertama, dapat meningkatkan komposisi tubuh badan kita. Di sini terdapat dua kajian bagaimana solat dapat meningkatkan komposisi tubuh badan kita. Yang pertama, solat dapat mengurangkan kandungan lemak di dalam badan seseorang. Dengan solat juga, kita dapat melambatkan proses penuaan dan melancarkan proses buah pinggang melalui tabiat atau pergerakan rukuk. Ini kerana sewaktu kita rukuk, tisu-tisu dalam badan kita menjadi aktif dan menyebabkan
berlakunya proses imbangan air atau dipanggil sebagai proses osmosis. Ada setengah kajian saintifik mengatakan di mana tabiat melakukan pembengkokan jari kaki sewaktu sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal serta tahiyat akhir dapat meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan serta merendahkan risiko penyakit jantung. Kajian yang kedua di dalam aspek ibadah solat dapat dirumuskan di dalam sebuah formula, iaitu solat campur puasa bersamaan bersenam campur puasa. Ini kerana ketika kita solat dan bersenam, kita dapat membakar lemak yang tergantung serta menyihatkan jantung di dalam badan kita. Pada masa yang sama, kita dapat menjaga kawalan makanan kita semasa berpuasa. Kiranya rumus ini ibarat dua dalam satu. Buat dua benda dalam masa yang sama untuk meningkatkan lagi kadar kesihatan badan kita. Seterusnya, di dalam posisi sujud dapat meningkatkan kadar kardiovaskular di dalam badan kita. Hal ini kerana ketika seseorang itu sedang mengalami tekanan darah tinggi, digalakkan untuk berada dalam posisi sujud lebih lama sedikit agar dapat mengurangkan kadar degupan jantung dan menurunkan tekanan darah disebabkan kedudukan kepala lebih rendah daripada jantung. Ibadah seterusnya ialah zikir. Mari kita lihat apakah pengertian zikir. Dari segi bahasa, zikir bermaksud sebut dan ingat. Manakala dari segi peristilahan tasawuf pula, zikir bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan sentiasa merasa hadir hati kepada Allah. Ia bermaksud ingatan dan kehadiran hati yang kuat bagi berterusan terhadap makna-makna ketuhanan Allah sehingga terbuang kelalaian daripada hati tersebut. Maksud lain juga bagi zikir ialah mengulangi sebutan nama Allah dengan hati dan lisan atau mengulangi sebutan dan ingatan terhadap sifat, hukum perbuatan atau apa saja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, terdapat 4 jenis-jenis zikir. Yang pertama ialah tasbih, yang sebutannya Subhanallah. Yang kedua ialah tahmid, yang sebutannya Alhamdulillah. Yang ketiga ialah takbir, yang sebutannya Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah tahlil, iaitu La ilaha illallah. Jadi, apakah implikasi zikir dari sudut saintifik? Jom kita lihat. Penerangannya, otak sebenarnya ialah satu himpunan aktiviti-aktiviti bioelektrik yang melibatkan sekumpulan saraf bertanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi membolehkan ia berfungsi secara sempurna. Aplikasinya, apabila kita berzikir dengan mengulangi kalimah-kalimah Allah, beberapa kawasan otak yang terlibat menjadi aktif. Ini menyebabkan berlakunya satu aliran bioelektrik di kawasan saraf otak tersebut. Kesannya, pengulangan zikir berulang kali menyebabkan aktiviti saraf bertambah aktif dan turut berlaku pertambahan aliran bioelektrik. Dengan itu, otak mula memahami perkara baharu, menyebabkan wujudnya perspektif berbeza, kreatif dan kritis. Otak yang segar dan cerdas ini secara tidak langsung mempengaruhi hati untuk melakukan kebaikan dan menerima kebenaran. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Sidaham bin Ahmad Tamizi dari Guru 4. Pada slide kali ini saya akan menerangkan tentang elemen saintifik dalam ibadah haji. Haji dari segi bahasa bermaksud mengunjungi tempat yang mulia, manakala dari segi istilah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah untuk mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya saya akan menerangkan kelebihan ibadah haji dalam saintifik. Yang pertama ialah perbuatan ketika tawaf Kaabah. Pergerakan manusia keliling Kaabah yang dilakukan pada arah lawan jam, iaitu kiri ke kanan sebagaimana putaran bumi. Tawaf dipercayai berperanan menyambut tenaga putaran bumi mengelilingi matahari, menstabilkan dan menyebarkan ratakan tenaga tersebut ke seluruh bumi.
Tenaga tersebut hampir sama dengan jas-jas yang terhasil semasa umat Islam menunaikan solat berjemaah. Jas tersebut banyak membantu manusia menyelesaikan jas positif yang berlebihan di dalam badan. Hasil daripada jas tersebut dan mengalir di dalam badan manusia, secara tidak langsung ianya dapat membantu menyihatkan tubuh badan manusia. Kelebihan seterusnya dapat melancarkan saluran darah. Peredaran tawaf berupaya mengubah struktur cairan di dalam tubuh seseorang menjadi kristal, sebagaimana yang dinyatakan oleh Masaruk Emoto, penulis buku The True Power of Water. Menurut beliau, tubuh badan manusia mengandungi 7% air. Sekiranya kita berniat atau berkata baik kepada air, maka struktur air itu akan berubah menjadi kristal yang indah. Secara automatik, keadaan ini melancarkan saluran darah walaupun sebelumnya sentiasa tersumbat akibat pelbagai jenis penyakit. Kelebihan terakhir ketika perbuatan dalam rukun haji sa'i. Sa'i bermaksud lari-lari kecil atau jalan cepat dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kelebihannya ialah dapat memperkuat otot dan tulang. Perbuatan sa'i dapat meningkatkan fungsi dan kekuatan otot, terutama otot-otot kaki. Otot kaki juga akan semakin fleksibel kerana pergerakan melangkah kaki yang berterusan. Selain itu, ianya dapat memperkuat kondisi tulang. Tulang yang mendapat tekanan selama berlari akan merangsang pertumbuhan sel-sel tulang baru yang boleh menurunkan risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis pada lanjut usia. Binna bil huda ya Rasulullah salam wa ya musalam. Secara konklusinya, terdapat penemuan saintifik dalam ibadah solat, wuduk, zikir dan haji yang dapat memberi kesan yang positif kepada kita. Jika perkara yang sudah jelas terbukti ini masih tidak dapat menyedarkan kita untuk lebih berusaha dalam memperbaiki ibadah seharian, maka kita akan menjadi seseorang yang amat rugi kerana tidak memanfaatkan segala kelebihan yang ada. Penemuan unsur saintifik dalam setiap ibadah tersebut juga menunjukkan bahawa setiap suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah yang tersendiri. Secara tidak langsung, ini akan menguatkan lagi kepercayaan serta keimanan kita terhadap Allah apabila kita memperakui bahawa setiap suruhannya memiliki kebaikan yang tersendiri. Dengan ini, kami berharap agar pembentangan ini dapat memberi kesedaran kepada diri kami dan juga kepada sesiapa yang mendengar pembentangan ini supaya ia dapat menjadi asbab buat kita untuk lebih berusaha dalam mengerjakan ibadah. على سيدنا محمد وآله محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.